bersih. Bukan strike kau tu lah. Ada. Bab mana Bukhari? Babut taqadi situ. Hmm? Ya. Babu kansil masjid situ. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kansil masjid waltiqatil khiraqi wal qada wal idani bab berkenaan dengan sapu bersihkan masjid dan mengutip khiraq jepisan kain wal qada dan habuk kekotoran wal idani dan juga kayu jepisan kayu dan lain-lain. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رجلا أسودا أو امرأة سوداء sesungguhnya seorang lelaki kulit hitam ataupun seorang wanita kulit hitam, rawi Abu Hurairah, tidak pasti lelaki ke ataupun perempuan, kana yaqumul masjidah, dia tu mengurus urusan masjid, bekerja sebagai penyapu di masjid, sapu, cuci, bersih. Sekarang panggil apa? Tusiak. Bukan. Tusiak bukan begitu ya? Tusiak. Tusiak masjid lah. Famata. Kemudian dia tu mati. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu. Bila tidak nampak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya tentang orang tu. Mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melihat sahabat tu cuci bersih, sapu dalam masjid. Bila tidak nampak, Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Qalu mata?" Sahabat-sahabat jawab, kata dia dah meninggal dunia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala kuntum azantumuni
azantumu ay a'lamtumuni, kenapa kamu tidak memberitahu aku dengan kematiannya? Dulluni ala qabrihi, tunjukkanlah kamu pada aku di mana kuburnya, atau qala qabriha, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ala qabriha, kubur lelaki itu ataupun kubur perempuan itu. Fa'ata qabrahu fasalla alaihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di sisi kuburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang jenazah gaib bagi dia. Daripada terjematul bab dan juga hadis bab ni, Imam Bukhari hendak menyatakan berkenaan dengan orang mengambil tugas untuk cuci bersih masjid dan kedudukan orang tu, walaupun dia tu tukang cuci bersih siap di masjid, darajat dia tidak rendah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kagum dengan dia, ambil berat tentang hal orang tu. Dan daripada situ juga Imam Bukhari hendak menyatakan perlunya, pentingnya menjaga masjid bersih, cucikan masjid. Dan juga Imam Bukhari dalam terjematul bab, selain daripada sapu cuci masjid, dia nyatakan urusan-urusan lain seperti kutip jepisan kain jatuh dalam masjid, habuk dalam masjid, dan juga keratan kayu dan sebagainya, apa sahaja yang menjadi kekotoran dalam masjid, bersihkan. Itu yang Imam Bukhari di sini hendak menyatakan pentingnya menjaga kebersihan masjid. Dalam terjematul bab, Imam Bukhari menyatakan 3 perkara: sapu, cuci bersih masjid, dan lain-lain seperti kutip buang, jepisan kain, habuk dan sebagainya. Tapi bila kita tengok dalam hadis itu, hanya ada berkenaan dengan kansil masjid, sapu, cuci bersih, kana yakumul masjidah, maksudnya dia mengurus kebersihan masjid. Muhaddisin kata kerja dia sapu cuci dalam masjid. Dan dalam hadis tidak ada berkenaan dengan iltiqatul khiraq wal qaza wal idan, tidak ada di situ. Jadi daripada mana, wa min aina yu'khadhu, dari mana Imam Tirmizi, Imam Bukhari ambil tentang iltiqatul khiraq wal qaza dan sebagainya dalam masjid itu. Biasanya apa yang Imam Bukhari cerita dalam terjematul bab tu sebagai hukum yang dia ijtihad tu, selalunya kita akan jumpa dalam hadis sebagai dalil ijtihad dia. Jadi bila kita tengok dalam hadis tu berkenaan dengan pengurusan dia,
sapu dalam masjid tu boleh faham daripada kana yaqumul masjidah di situ, dan lain-lain urusan khutib, cebisan kain dan sebagainya tidak disebut dalam hadis tu. Di situlah ada iskal terhadap Imam Bukhari, daripada mana hadis ke apa pengambilan berkenaan dengan iltiqatul khiraq dan sebagainya. Jadi muhaddisin bagi tahu Imam Bukhari di sini dia ambil hukum berkenaan dengan cuci, bersihkan ataupun mengutip cebisan kain, habuk dan sebagainya. Itu Imam Bukhari yu'khadhu bil qiyasi alaih, dia diambil dengan qiyas di atas kansil masjid tu. Maksudnya Imam Bukhari sabitkan iltiqatul khiraq wal qaza wal idan tu dengan cara qiyas di atas perbuatan yang disebut dalam hadis tu. Daripada situ kita dapati Imam Bukhari juga menerima dan juga menggunakan qiyas. Dulu pun dah beberapa bab kita dah jumpa. Begitu juga Imam Bukhari, dia sabitkan hukum yang dia ijtihad tu dengan qiyas yang ada amalan ataupun urusan yang disebut dalam hadis tu. Jadi itu kita perlu faham. Sekarang sesetengah orang mereka hanya mau Quran, Sunnah, ijma' pun mereka tidak berapa mau pakai, qiyas lagi mereka tolak. Mereka mau Bukhari, mereka mau Sahih Bukhari, tapi pegangan mereka tidak sama dengan uslub Imam Bukhari. Uslub Bukhari berbeza dengan pegangan mereka. Mereka hanya mau hadis Bukhari, Sahih Bukhari. Imam Bukhari sendiri dan mereka tanya lagi, tak cukup lagikah dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari itu? Kenapa mau ambil hadis-hadis lain yang ada dalam kitab lain tu? Kenapa mau guna qiyas? Quran ada, hadis ada, cukup. Itu yang membawakan mereka. Itu semua bercanggah dengan uslub Imam Bukhari. Imam Bukhari sendiri dah kita jumpa beberapa tempat. Terkadang Imam Bukhari sebut apa-apa ijtihad dia yang ada dalam kitab dia pada terjematul bab sebagai ijtihad dia sebut. Biasanya apa yang dia sebut pada terjematul bab tu akan ada di dalam hadis. Terkadang apa yang dia sebut dalam terjematul bab sebagai ijtihad dia tidak dijumpai dalam hadis. Ketika tu uslub Imam Bukhari-nya, dia keluarkan hukum daripada hadis juga tanpa ada pengeluaran daripada hadis. Dia tidak akan nyatakan hukum tu. Jadi di mana hadis tu? Hadis yang Imam Bukhari dah ijtihad hukum tu. Jadi ketika tu muhaddisin kata uslub Imam Bukhari-nya, hadis yang dia ijtihad ambil hukum yang dia tulis pada terjematul bab tu ada dalam kitab lain, dalam kitab hadis lain, sama ada dalam kitab-kitab dulu ada disebut Musnad Ahmad, Musannaf Ibn Abi Shaybah,
Dan kadang dalam kitab dia sendiri, dalam kitab Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari, di situ akan jumpa kadang kitab-kitab walaupun wujud kemudian daripada Bukhari, hadis-hadis itu di situ pun ada juga dimuatkan dalam kitab-kitab sunan, ada juga hadis itu. Jadi maksudnya Imam Bukhari daripada hadis yang dia sendiri tidak sanggup masuk dalam Sahih Bukhari, dia ijtihad juga hukum. Hadis itu ada dalam kitab hadis lain, dia tidak masuk di dalam kitab dia Sahih Bukhari itu, hadis itu disebabkan tidak cukup, tidak menepati dengan syarat ketat dia tidak masuk. Tidak masuk dalam kitab dia itu tidak bermakna Imam Bukhari tidak terima hadis-hadis lain yang tidak masuk dalam Sahih Bukhari, dia tidak macam tu. Imam Bukhari ketika tu hadis yang dia ijtihad dah hukum tu, dia isyarat dengan terjematul bab tu. Jadi maksudnya terjematul bab yang dia dah ijtihad hukum tu isyarat kepada hadis yang dia dah pun keluarkan hukum tu. Hadis tu ada dalam kitab-kitab hadis lain. Jadi daripada situ kita boleh faham uslub Imam Bukhari, iaitu walaupun hadis tu dia sendiri tidak mau masuk dalam kitab Sahih Bukhari dia, masih lagi dia ambil menerima hadis tu dan ijtihad juga, mengeluarkan hukum juga daripada hadis tu. Jadi di situ kita boleh nampak fahaman kita terhadap Bukhari dengan fahaman Imam Bukhari ataupun pelaksanaan Imam Bukhari dalam Bukhari sama ke ataupun tidak sama. Kalau kita kata mau hadis Bukhari saja, Sahih Bukhari saja, tak mau hadis-hadis yang ada dalam kitab lain, itu salah. Dalam kitab lain pun ada juga hadis-hadis sahih, walaupun Imam Bukhari tidak masuk dalam Sahih Bukhari dia, ada juga dia ambil hukum daripada hadis-hadis itu. Itu satu. Yang kedua, dah kita baca sebentar tadi, Imam Bukhari sendiri menerima dan juga menggunakan qiyas dalam kitab Sahih Bukhari dia. Kalau kita ikut Bukhari Sahih, pegang kemas dengan Sahih Bukhari, tapi pegangan kita, pembawaan kita berlainan dengan adat kebiasaan pelaksanaan Imam Bukhari. Di situ perlu kita semak balik diri kita sendiri, sama ataupun tidak dengan kehendak Imam Bukhari yang kita masyhurkan diri mau pegang Sahih Bukhari. Di situ perlu kita semak balik. Babu tahrimi tijaratil khamri fil masjid, bab berkenaan dengan mengharamkan perniagaan arak dalam masjid. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت, riwayat daripada Aisyah kata, lama unzilatil ayatu min suratil baqarati fil riba, ketika diturunkan ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah mengenai riba, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hujrah dia ke masjid, faqara'ahunna 'ala an-nasi, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca
ayat-ayat itu kepada orang ramai, pada sahabat-sahabat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada hujrah dia masuk dalam Masjid Nabawi itu umum, ataupun memberitahu kepada sahabat-sahabat berkenaan dengan pengharaman riba itu. Summa harrama tijarat al-khamri, kemudian daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perniagaan khamar, perniagaan arak. Jadi daripada hadis ni Imam Bukhari hendak menyatakan, menerangkan hukum ahkam berkenaan dengan pengharaman riba, haram arak dan sebagainya dalam masjid ni dikira harus, maksudnya jawazu zikri zalikal asya' wa tabyini ahkamihi, harus menceritakan perkara-perkara itu dalam masjid dan juga menerangkan hukum ahkam dalam masjid. Babul khadami lil masjidin, bab ini berkenaan dengan khadam yang berkhidmat untuk masjid, maksudnya mengkhususkan ataupun memberi tugas seseorang untuk khidmat dalam masjid. Waqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas kata, maksudnya Abdullah bin Abbas kata berkenaan dengan tafsir ayat nazartu laka ma fi batni muharrara, aku nazar, yang kata ni isteri Imran, dia kata aku nazar bagi engkau apa yang ada dalam perut aku, maksudnya kandungan yang ada dalam perut aku nazar bagi engkau muharraran mu'taqan, maksudnya sebagai yang dibebaskan, ai lil masjid. Ibn Abbas tafsir maksud ayat tu muharraran, yang dibebaskan untuk masjid. Yakhdumuhu, dia tu akan berkhidmat pada masjid. Jadi maksudnya daripada ayat ni, maksud Abdullah bin Abbas ni, wanita tu, isteri Imran tu, maksud dia akan khususkan anak kelahiran daripada dia tu untuk khidmat dalam masjid, dan tidak akan tugaskan urusan dunia bagi dia. Jadi daripada situ tafsiran Abdullah bin Abbas lil masjid yakhdumuhu, daripada situ muhaddisin kata memberi tugas kepada seseorang sebagai khadam di masjid itu harus. Wanita itu dia nazar, dia akan khususkan anak kelahiran dia untuk khidmat dalam masjid.
حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة. Abu Hurairah di riwayat wanita atau seorang wanita ataupun seorang lelaki, dia menguruskan dalam masjid, maksudnya sapu, cuci, bersihkan masjid. Wala urahu illa imra'atan. Abu Hurairah kata, wala urahu ay wala azunnuhu, aku tidak melihat, yakni aku tidak sangka dia tu illa imra'atan, melainkan wanita. Jadi dalam permulaan tu ada sebut anna imra'atan aw rajulan. Di sini dia nak pastikan yang khidmat dalam masjid tu, sapu cuci tu wanita. Jadi berdasarkan riwayat-riwayat lain pun masyhurnya kisah ni, yang khadam khidmat di Masjid Nabawi, yang kisah dia seperti tadi kita dah baca tu, itu memang wanita. Fadzakara haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Hurairah menceritakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu annahu salla ala qabrihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang raib di atas kuburnya. Itu dah pun kita faham daripada bab dulu. Jadi daripada kisah yang sama, Imam Bukhari masukkan balik di sini. Maksudnya di sini tidak sama, tidak kata berulang. Hadis itu menjadi maksud sama, berulang berkali-kali, tidak begitu. Seperti biasa Imam Bukhari berulang hadis, di situ mesti ada ijtihad baru. Jadi ijtihad daripada kisah dalam bab dulu itu Imam Bukhari menghendaki daripada situ kelebihan orang yang khidmat sapu bersih masjid itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengambil berat tentang khadim yang berkhidmat itu. Di sini pula kisah yang sama, tapi tujuan Imam Bukhari di sini dia mau menetapkan hukum berkenaan dengan boleh letak khadam, mengkhususkan seseorang untuk khidmat dalam masjid itu, dengan dalilkan nazartu laka ma fi batni muharrara, dan juga hadis yang sama tu. Daripada situ Imam Bukhari mau menyatakan harus memberi tugas khusus kepada seseorang untuk cuci bersih dalam masjid. Babul ikhtisali idza aslama, bab berkenaan dengan mandi apabila seseorang kafir masuk Islam. Warabatil asiri aidan fil masjid, dan mengikat ataupun tambat tawanan perang juga dalam masjid. Wa kana Syuraihun ya'murul gharima ay yuhbasa ila sariyatil masjid. Syuraih dia suruh, dia perintah
babul asiri awil gharimi yurbatu fil masjid, bab berkenaan dengan asir, tawanan perang ataupun gharim yang berhutang, tenggelam dalam hutang, yurbatu fil masjid, harus ditambat dalam masjid. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ifrit, jin dari kalangan jin itu, tafallata, mengganggu, alayya, atasku, al-barihata, semalam, ataupun kalimatan nahwaha, kalimah upama itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyaqta'a alayya salata, ifrit, mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya mau mengganggu dalam sembahyang. Nabi SAW bersabda, dia hendak mengganggu dalam katasku, mengganggu sembahyang itu, hendak memutuskan sembahyang, maksudnya mengganggu dalam sembahyang. Fa'amkanani Allahu minhu, Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan aku, maksudnya Allah bagi kemampuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengelak daripada gangguan ifrit itu. Fa'aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu. Aku menghendaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku menghendaki menambatkan dia di satu tiang, salah satu tiang daripada tiang-tiang Masjid Nabawi, hatta tusbihu, sehingga kamu berpagi-pagi, wa tanzuru ilaihi, dan kamu boleh melihat kepadanya, pada ifrit jin itu ditambat. Wa tanzuru ilaihi kullukum, kamu semua boleh melihat dia. Fadzakartu qawla akhi Sulaimana, tiba-tiba aku teringat kata-kata ataupun doa permintaan daripada saudaraku Nabi Sulaiman itu. Faradahu khasian, aku kembalikan dia, lepaskan dia, ifrit itu khasian, dalam keadaan dia tu hina. Jadi yang doa Nabi Sulaiman itu yaitu Rabbil firli wa habli mulkan, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan berikan, anugerahkan kepadaku mulkan, satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, kerajaan yang mana tidak sepatutnya beri kepada seseorang selepas daripada aku. Maksudnya kerajaan Nabi Sulaiman ni, Nabi Sulaiman dia menguasai jin, kaum jin.
Jadi Nabi Sulaiman dah pun minta supaya tidak bagi kekuasaan seperti mana kerajaan dianugerah kepada dia, kepada sesiapa sahaja. Jadi kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam teruskan tambat ikat ifrit supaya sahabat-sahabat juga boleh melihat pada waktu pagi. Kalaulah Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan sungguh seperti mana dia kehendaki, seolah-olah dia masuk campur ataupun seolah-olah dia mengganggu dalam permintaan Nabi Sulaiman tu. Jadi dia tidak mahu keadaan tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tambat. Jadi daripada kisah tu dapat tahu apa-apa yang buat kesalahan, yang buat kesalahan tu boleh ikat dalam masjid. Jadi ifrit yang buat kesalahan mengganggu sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki tambat ikat dia tu di tiang masjid, walaupun tak jadi tambat di tiang masjid disebabkan memelihara doa permintaan Nabi Sulaiman tu, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki mau melakukan seperti itu, menunjukkan harus pesalah diikat, ditambat dalam masjid. Jadi Imam Bukhari memberitahu daripada hadis ni harusnya tambat ikat pesalah dalam masjid. Jadi daripada situ Imam Bukhari qiyas asir, tawanan perang ataupun gharim yang hutang dengan uang tidak bayar, ada aduan daripada peminjam pemberi hutang, ketika itu boleh tambat dalam masjid sebagai mengambil tindakan terhadap dia supaya mau selesaikan masalah yang dihadapi ketika itu. Jadi asir gharim boleh tambat dalam masjid tu. Kalau kita tengok dalam hadis memang tidak ada, tidak jumpa. Jadi di sini juga muhaddisin kata Imam Bukhari menggunakan qiyas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menambat ifrit tu, maknanya itu menunjukkan harus pesalah dalam boleh ikat, boleh tambat dalam masjid. Daripada situlah Imam Bukhari qiyas dan nyatakan dalam terjematul bab asir ataupun gharim boleh ditambat dalam masjid. Babul ightisali idza aslama, bab berkenaan dengan mandi apabila orang kafir tu masuk Islam. Warabatil asiri aidan fil masjidin, dan menambat asir, tawanan perang juga boleh dalam masjid. Orang kafir apabila hendak masuk Islam boleh suruh dia mandi dulu. Maksudnya kebiasaan orang kafir, dia tidak seperti orang Islam menjaga kebersihan
mandi junub dan sebagainya. Kalau dia dah junub pun dia duduklah dalam keadaan junub tu sentiasa. Jadi sebab tu orang kafir nak masuk Islam, mau masuk dalam Masjid Nabawi, mau menerima Islam di sisi di hadapan Rasulullah SAW, jadi junub, mamnu' dukhul fil masjid, dilarang masuk dalam masjid. Jadi sebab itulah Imam Bukhari daripada terjematul bab dia nyatakan orang kafir apabila mau masuk Islam perlu dia mandi dulu. Warabtil asiri aidan fil masjid. Tentang itu seperti tadi dalam hadis dalam bab tadi Imam Bukhari menggunakan qiyas. Jadi dalam bab ni Imam Bukhari akan nyatakan hadis di mana dia ambil ijtihad dia rabtul asir tu. Wa kana Shuraihun ya'murul gharima ay yuhbasa ila sariyatil masjidin. Shuraih dia perintah orang yang meminjam ataupun yang hutang tu supaya dia tu ditambat di tiang masjid. Jadi disebabkan dalam bab ni ada juga menyatakan berkenaan dengan boleh tambat dalam masjid wang dengan wang yang hutang ataupun yang memberi yang mengambil pinjaman daripada orang, kira-kira lebih kurang dengan bab dulu. Sebab tu di sisi sesetengah muhaddisin di sini tidak ada terjematul bab dan mereka hanya tulis dalam naskah lain hanya tulis di sini babun saja. Maknanya babun bila terjemah, bab tanpa ada terjematul bab, maknanya tulis babun saja. Al-ikhtisal idza aslama wa rabtil asir, dan itu tidak tulis. Itu maksudnya bab ini bagaikan fasal, ceraian daripada bab dulu. Kalau tulis babun saja maksudnya kal fasli minal babis sabiq. Itu ada perbahasan di antara muhaddisin. Haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsana al-Laits qala haddatsana Sa'id ibn Abi Sa'id sami'a Abu Hurairah qala, riwayat daripada Abu Sa'id, dia dengar Abu Hurairah kata, ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najd. Nabi sallallahu alaihi wasallam utus khailan, pasukan berkuda, ke arah Najd. Faja'at birajulin min bani Hanifata yuqalu lahu Sumamah bin Usal. Kemudian pasukan itu datang kembali dengan membawa seorang lelaki daripada Bani Hanifah. Dikatakan baginya, ya, maksudnya nama rajul tu Sumamah bin Usal. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian mereka ikatkan dia, Sumamah tu, di salah satu tiang daripada tiang-tiang Masjid Nabawi.
فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepadanya, keluar mai, jumpalah Sumamah tu. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada sahabat-sahabat, atliqu Sumamata, hendaklah kamu lepaskan Sumamah tu. Fantalaqa ila nakhlin qaribin minal masjid faqtasala. Setelah dilepas Sumamah tu, pergi kepada sebatang pohon kurma yang berdekatan dengan masjid tu. Faqtasala, di situ dia mandi. Summa dakhala al-masjid, setelah mandi dia masuk masjid. Faqala, terus dia ucap dua kalimah syahada, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi daripada kisah ni Imam Bukhari mau sabitkan ijtihad dia ikhtisal iza aslamatu, maknanya orang hendak masuk Islam tu baik dia mandi dulu, sebab dia duduk dalam keadaan kufur, kafir tu biasanya tidak pernah mandi junub, tidak menjaga kebersihan. Jadi sebab itulah biasanya nak masuk Islam tu harus mandi dulu. Jadi kalau kiranya ada terjematul bab di sini, tak mengapa juga daripada hadis tu dapat Imam Bukhari sabitkan mandi apabila hendak masuk Islam tu. Jadi Sumamah tu belum mengucap dua kalimah syahadah, dia pergi mandi. Daripada situ Imam Bukhari sabitkan orang kafir apabila nak masuk Islam, baik dia mandi, disunatkan dia mandi. Dan di sisi sesetengah ulama, mereka mewajibkan mandi itu. Dan juga potongan hadis yang kedua, Rabtul Asir, juga dapat sabitkan daripada hadis ni di tempat di potongan hadis farabatuhu bisariyatim min sawaril masjid di situ. Jadi maksudnya ada juga munasabah di antara terjematul bab dan hadis bab ni. Jadi mau kira ada terjematul bab di sini ataupun seperti mana pengambilan sesetengah muhaddisin di sini, hanya babun saja, babun bila terjemah, itu pun tidak mengapa, boleh. Babul khimati fil masjid lil marda wa ghairihim. Bab ini berkenaan dengan harus memasang khimah dalam masjid untuk orang sakit dan lain-lain orang ada uzur. Maksudnya daripada terjematul bab ni, Imam Bukhari mau menyatakan ijtihad dia, iaitu harus memasang khemah ataupun mengkhususkan satu tempat dalam masjid untuk pesakit dan sebagainya. Haddatsana Zakaria bin Yahya qala haddatsana Abdullah bin Numair qala haddatsana Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata, usiba Sa'dun yaumal khandaqi fil akhali.
usiba terkena saat terkena anak panah pada hari peperangan Khandaq. Kenanya di tempat akhal maksudnya orak di tangan. Al-qun fil yadi, orak di tangan tu terkena anak panah. Jadi akhal daripada kahl ada maksud dia celak mata, tidak ambil maksud tu di sini. Ataupun akhal ada makna kehitaman yang ada di sekeliling mata, itu ada satu makna. Tapi di sini maksud di sini orak di tangan, maknanya terkena anak panah di orak tangan saat itu. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pasang khemah dalam masjid, pasang tu untuk saat maksud di sini Sa'ad bin Mu'az, liya'udahu min kharibin. Tujuan Imam Bukhari, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasang khemah tu untuk mengunjungi Sa'ad dari dekat. Maksudnya pasang khemah dalam masjid, Sa'ad bin Mu'az duduk situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menziarahi dia bila-bila masa Rasulullah SAW menghendaki, sebab dekat dengan hujrah Rasulullah SAW. Falam yaru'hum wa fil masjid khaymatun min Bani Ghifar. Jadi kita tinggal dulu falam yaru'hum tu, faham wa fil masjid dulu. Wa fil masjid, sedang dalam masjid ada juga khaymatun min Bani Ghifar, khemah daripada Bani Ghifar ada. Falam yaru'hum, tidak menakutkan mereka sedang ada dalam masjid khemah Bani Ghifar tu, mereka tu jadi tidak menakutkan mereka illa damu, malaikan darah. Maksudnya darah mengalir keluar daripada luka Sa'ad bin Mu'az tu, menakutkan, menggerunkan mereka yang ada dalam masjid. Dah ada khemah Bani Ghifar, mereka tu yasilu ilaihim, darah tu mengalir pergi kepada mereka, masuk ke dalam khemah mereka, banyak keluar darah. Faqalu ya ahlal khaybati ma hadha alladhi ya'tina min qibalikum. Mereka ada dalam khemah kepunyaan Bani Ghifar tu, mereka kata, wahai yang mempunyai khemah, dia seru kepada khemah yang mana di situ Sa'ad bin Mu'az ada. Ma hadzal ladzi, apakah ini isyarat kepada darah tu. Apakah ini darah yang datang masuk kepada kami, ke dalam khemah kami dari arah kamu, daripada khemah kamu tu. Jadi mereka tanya, fa idza Sa'dun yaghzu ay yasilu,
jurhuhu, kelihatan lukanya saat mengalirkan darah tu. Jurhuhu daman, yaghzu jurhuhu daman, lukanya Sa'ad bin Mu'az tu mengalirkan darah tu, maksudnya banyak keluar darah sampai mengalir masuk khemah orang. Famata fiha, kemudian Sa'ad bin Mu'az meninggal dalam khemah tu, dalam Masjid Nabawi. Sa'ad bin Mu'az diambil berat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pasang khemah untuk menjaga, mengunjungi bila-bila masa Rasulullah SAW menghendaki itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam amat ambil berat dengan Sa'ad bin Mu'az, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyayangi Sa'ad bin Mu'az, sebab Sa'ad bin Mu'az ni sahabat Ansar yang banyak membantu untuk meninggikan syiar Islam. Dan Sa'ad bin Mu'az merupakan seorang ketua dalam golongan yang mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah daripada Mekah, dan dia banyak membantu kepada Rasulullah SAW untuk menaikkan agama Islam, meninggikan syiar Islam. Dan ada dalam hadis lain, riwayat lain ada menyatakan ketika Sa'ad bin Mu'az meninggal, bergegar arash Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya mendengar berita kematian Sa'ad bin Mu'az. Malaikat-malaikat memikul arash tu gemetar dengan sebab mereka juga sedih atas kematian Sa'ad bin Mu'az tu, sahabat terkenal dan sahabat disayangi oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pasang khemah untuk mengobati dia dan sebagainya. Jadi daripada situlah Imam Bukhari ijtihad keluarkan hukum harusnya memasang khemah ataupun menentukan tempat dalam masjid untuk orang sakit. Babu idkhalil ba'ir